بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama selamanya kita panjatkan syukur kita pada Allah. Karena limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya Allah yang pilih kita. Menyempurnakan salat fardu maghrib berjemaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih pula kita duduk dalam majlis yang mana pengakhiran daripada majlis ini ialah janji daripada Nabi, keampunan daripada Allah. Taufik ni benda yang sangat mahal. Dan saya muliakan pengurusi surau Salat, masya-Allah, Ustaz Amirul, Ustaz Amir, Ustaz-Ustaz, para ulama, habaib, tuan-tuan haji, tuan hajah, datuk-datuk, atin-atin, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik ni benda sangat mahal. Sebab tu bila Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita taat kepada Dia, kita sedang diberikan sebuah kebaikan yang cukup besar yang tak mampu dibeli oleh orang yang memiliki jutaan kekayaan di muka bumi ini. Nak dapat taufik, kata ulama, yang pertama sekali kena ada talak. Dia kena ada keinginan untuk taufik. Bila dia ada keinginan, maka ini langkah awal untuk Allah masukkan taufik dalam hati dia. Ada orang keinginan pun tak ada. Memang tak teringin langsung untuk tunaikan salat. AJK masjid mesyuarat khusus untuk dia. Ketuk rumah dia, tangkap, culik, ikat dia. Angkat, buat datang surau. Letak dekat belakang. Qomat je, lepas dia. Keinginan tak ada. Imam salat, orang salat, dia tak salat juga. Dia tengok je. Sebab apa? Taufik tak ada. Sebab langkah pertama pun tak ada. Sebab keinginan langsung tak ada. Ada orang yang ada talab, dia ada keinginan, tapi taufik tak masuk juga pada dia. Sebab dia tak ada ikhtiar. Talab ada, ikhtiar pula tak ada. Dia kata, insya-Allah malam ni aku nak bangun tahajud. Sungguh-sungguh nak bangun tahajud. Keinginan tu ada. Pukul 4:30 baru tidur. Inna lillah. Celah mana pula nak bangun tahajud kalau tidur pukul 4:30? InsyaAllah subuh pun terkejut-terkejut. Sebab tu, bila dah ada talab, dia kena ada ikhtiar. Bukan setakat kata, bukan setakat nak, tapi kena buat usaha tidur awal. Ada orang tidur, Masya Allah, dia set alarm 4. Pukul 1, pukul 2, pukul 3, setiap sejam. Alarm pukul 1 tu untuk ditutup supaya dapat dengar alarm pukul 2. Bunyi alarm pukul 2, dalam otak dia kata tak apa, dalam pukul 3 tutup pula alarm pukul 2.
Begitulah halnya. Sehingga berlalu beberapa tahun dah. Ikhtiar ada. Tapi tak pernah minta dekat Allah, ni satu masalah juga. Kerana Allah yang mencipta taufik dan Allah yang menghadiahkan taufik. Doa tuan-tuan Nabi ajar pada Sayyidina Mu'adh bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang Nabi ajar pada para sahabat untuk kita semua amal sampai mati. Ada orang yang talak, ada ikhtiar dah, doa pun dah, tapi tak dapat juga taufik. Kata ulama ada satu punca lagi. Apa dia? Dosa yang dia istiqamah buat dan dia tak rasa dosa tu dosa. Dan dosa menjadi penghalang antara satu orang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita tak mampu nak baca Quran, ada orang yang nak baca Quran, ikhtiar dah nak baca Quran, doa nak minta Allah Ta'ala bagi taufik baca Quran, tak baca juga. Dia letak Quran dekat depan TV. Supaya setiap kali nak ambil remote, nak buka TV, nampak Quran dulu. Tengok-tengok. CSI dah start. Dan dulu kot tengok CSI. Quran letak tepi. Esok lah dia kata. Esok nampak lagi Quran. Esok lah. Lusa nampak Quran. Esok. Rupanya dia punya esok dah setahun berlalu tak pegang Quran. Bukan dia tak mau. Allah tak bagi taufik. Sebab tu kalau keadaan kita macam ni tuan-tuan, ambil wuduk 2 rakaat salat taubat, minta ampun kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala bagi pada kita taufik seperti yang Allah Ta'ala dah bagi pada para sahabat ridwanullahi ajma'in. Ketaatan mereka sempurna pada Allah. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih mereka, menggunakan mereka. Sehingga sebahagian besar di kalangan mereka telah disyahidkan oleh Allah di jalan-jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini saya cuma nak kongsi dengan tuan-tuan satu orang sahabat Nabi. Daripada ribuan sahabat Nabi, ada sebahagian ulama kata jumlah mereka 124,000. Ada sebahagian mengatakan jumlah mereka 114,000. Ada sebahagian mengatakan 144,000. 100,000 lebih para sahabat Nabi kata ashabikal nujum bi ayyihim iqtadaitu ihtadaitu. Sahabatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti bintang di langit. Kamu ikut satu, kamu takkan sesat sampai bila-bila. Mereka ialah orang yang sangat ikhlas dalam agama. Mereka tak pernah minta apa natijah dunia daripada agama. Kerana tu Allah Ta'ala telah majukan mereka dalam agama. Ikhlas ni bukan senang. Ikhlas ni susah. Ikhlas ni sangat susah. Ikhlas ni macam mana? Na kuch pucha, na kuch manga, तूने दिल से दिया जो दिया ना कुछ बोला ना कुछ तोला मुस्कुरा के दिया जो दिया. Ini ikhlas. Mula-mula sekali dia kata apa? Na kuch pucha, tak tanya apa. Nabi suruh, Allah perintah, sami'na wa ata'na. Na kuch mangga, tak nak minta balas apa. Kita buka dalam tafsir suratul Insan. Bila Allah uji Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan 2 orang anak mereka yang diuji oleh Allah Ta'ala demam, Hasan dan Husain. Demam yang berpanjangan sehingga ikhtiar dilakukan, salat dilakukan, masih belum sembuh. Akhirnya Sayyidina Ali buat keputusan untuk bernazar. Ya Allah, sembuhkanlah Hasan dan Husain. Aku akan puasa 3 hari. Allah sembuhkan. Maka mereka kena melunaskan nazar mereka. Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anhumah. Mereka puasa hari pertama, nak buka puasa, ada sekeping roti untuk buka. Duduk baru nak makan, ada orang ketuk pintu. Sayyidina Ali tanya, ya binti Rasulullah, siapa yang datang? Pergi tengok. Sayyidatuna Fatimah kata, wahai Ali, ada orang miskin lapar ni. Apa pandangan kamu, wahai Fatimah, kata Sayyidina Ali. Sayyidatuna Fatimah kata, ya Ali, kesian mereka, miskin, tak ada makanan. Aku cadangkan bagi semua makanan.
Tuan-tuan, mereka berhajat pada makanan tu. Hari tu puasa. Tuan-tuan ingatlah Ramadan macam mana keadaan kita. Kalau kita pergi bazar Ramadan, tuan-tuan, kita rasa nak beli satu kedai. Ini nak, itu nak. Asal benda tu terbakar, insya-Allah. Selipar Jepun kalau celup tepung baru orang beli, saya ingat. Ini Ramadan, tuan-tuan. Benda lapar, tuan. Makanan di depan. Kita berhajat dengan makanan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha alaihi salam. Dia kata apa? Wahai Ali, bagi semua miskin, kesian mereka ni. Bagi semua. Esok puasa hari kedua. Baru nak buka puasa. Sayyidatuna Fatimah Zahra susah payah uli tepung buat roti, ada 2 keping. Baru nak makan, tunggu azan, tiba-tiba ada orang ketuk pintu lagi. Bila ada orang ketuk, Sayyidatuna Fatimah kata, wahai Ali, ada orang anak yatim ni. Ada anak yatim lapar ni, mereka tak ada mak, tak ada ayah. Sayyidina Ali kata, wahai Fatimah, apa pandangan kalian? Apa pandangan kamu? Fatimah kata, ya Ali, aku cadangkan kita bagi semua. Tuan-tuan, kalau kita boleh bagian, ada 2 keping. Wahai Ali, bagi sekeping lah, sekeping kita makan. Semalam dah tak makan. Tuan-tuan, mereka melihat dunia. Mata mereka sayup nampak negeri akhirat. Ini para sahabat ridwanullahi ajma'in. Maka betul-betul menghargai baki kehidupan mereka. Kerana mereka tak tahu bila berakhirnya baki itu. Bila-bila masa ketetapan Allah yang kita tak tahu, kita tak sangka mati boleh datang. Mereka takut kalau mati datang, mereka tak sempat buat kebaikan yang paling Allah Ta'ala redha dan terima. Sayyidina Ali tanya Fatimah. Fatimah kata, wahai Ali, kita bagi semua. Bagi semua, tuan-tuan. Hari kedua buka puasa dengan air. Hari ketiga berlalu. Nak buka puasa ada lagi 2 keping roti. Tak kala baru nak buka, ada ketuk pintu lagi. Kalau kita macam mana agak-agak. Semalam dah 2 hari dah kot. Hari ni hari ketiga kita buat senyap itu. Biarlah kot. Allah terima dah semalam tu. Masya Allah. Kita buat keputusan untuk Allah terhadap diri sendiri. Tuan-tuan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wahai Fatimah, siapa yang datang? Kata Fatimah, wahai Ali, tawanan perang berada dalam keadaan lapar. Tawanan perang, tuan-tuan. Kalau kita biar-biar, tawanan perang. Kata Sayyidina Ali, wahai Fatimah, apa pandangan kamu? Kata Sayyidatuna Fatimah, ya Ali, aku cadangan kita bagi. Mudah-mudahan asbab pengorbanan kita ni, Allah bagi hidayat pada mereka. Tuan-tuan, mereka sanggup mati untuk hidayat umat ni. Mereka sanggup lapar untuk tengok umat ni dapat hidayat. Kerana hidayat ialah keutamaan. Hari ni umat ni tak mampu nak korbankan perasaan pun untuk hidayat. Bukan korban perut. Bukan korban nyawa. Korban perasaan. Perasaan. Kerana kadang-kadang kita letak perasaan kita di depan lebih daripada agama. Benda kecil pun boleh jadi sumber kemarahan kadang-kadang. Benda sikit lah. Sikit-sikit nak marah. Sikit-sikit nak marah. Balik rumah penat kadang-kadang. Baru mandi, isteri buat air, letak kopi, buka TV, tekan remote. Isteri letak kopi. Anak berlari, seorang jadi Superman, seorang jadi Ultraman. Superman kejar Ultraman. Ultraman dah sepak cawan ayah. Melambung cawan tu terbang. Saya aku budak-budak ni. Aku baru balik. Dekat sana tadi masalah. Ini pun masalah. Tidur. Budak-budak tu baru bangun tidur. Dah suruh tidur balik dah. Senang nak selesai masalah. Tuan-tuan, esok pagi Sabtu, cuti. Kita bangun lambat sikit. Tak apalah kata cuti. Risau juga nak pergi sembahyang subuh kat surau ni. Ada kuliah, panjang cerita. Masya Allah. Sembahyang kat rumah. Takut dengan kuliah. Saya minta maaf bukan orang sini. Tuan-tuan, anak bangun awal. Anak dah mandi semua. Anak pula berebut remote tengok cerita Meka Mato apa tu. Tengok mak letak susu dah seledi kat depan. Dia bangun sambil berjalan menggeliat. Sepak pula cawan anak. La ilaha illallah. Letak cawan tengah jalan. Masuk tidur. Budak-budak tu dah mandi semua. Budak-budak paling pala je. Macam mana?
Semalam ayah sepak cawan. Semalam kita sepak cawan ayah, kita salah. Hari ni ayah sepak cawan kita, pun kita salah. Bila kita nak betul lah rumah ni? Asyik kita je salah. Tuan-tuan, budak-budak membesar seperti sifat kita juga. Semua benda nak mengamuk. Semua benda nak salah. Air tumpah pun nak mengamuk. Kita kadang-kadang, kita tak faham apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Sehingga ujian yang hadir, kita meletakkan perasaan kita di depan lebih daripada kebaikan Allah yang sebenarnya. Allah Ta'ala bentang untuk kebaikan kita. Tuan-tuan sahabat, mereka meletakkan perasaan mereka di belakang kerana hidayat itulah paling utama untuk mereka. Sayyidatuna Fatimah Zahra kata, wahai Ali, kita bagi semua. Tuan-tuan, 3 hari mereka buka puasa dengan air kosong. Agak-agaklah kalau 3 hari tak makan, macam mana rupa kita. Sayyidina Ali pun tak cerita peristiwa tu pada siapa-siapa. Sayyidatuna Fatimah pun tak cerita peristiwa ni pada siapa-siapa. Yang mereka harapkan hanya keredaan Allah. Tapi dalam keadaan mereka menyembunyikan kebaikan, mereka tak boleh lari daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Keinginan Allah supaya Nabi dapat perintah ni. Jibril alaihissalam turun. Yufuna bin nadhri wa yakhafu yawman kana syarruhu mustatira. Mereka telah melunaskan, kata Allah, nazar mereka. Kerana risaukan hari itu, yakni mahsyar, akhirat, menjadi kerisauan yang paling utama mereka. Sehingga mereka sanggup susah atas dunia supaya senang lepas mati nanti. Bukan setakat Allah cerita. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Mereka telah memberi makan makanan yang sangat mereka hajatkan, mereka cinta, mereka suka, mereka nak. Kalau tak makan boleh buat mati tu. Kepada siapa? Allah sebut miskinan wa yatiman wa asira. Mereka bagi makan kepada orang miskin, anak yatim, tawanan perang. Tuan-tuan, Allah cerita semua. Apa benda kita boleh lari daripada Allah? Apa benda kita boleh sembunyikan daripada Allah? Kita tak boleh sembunyikan apa-apa saja daripada Allah. Luqmanul Hakim sebut pada anak dia, Ya bunai, wa idh qala Luqmanu libnihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Apa ayat tu Ustaz? Hak bawah sikit tu. Kena rujuk Ustaz ni. Dia tak main pula. Wa idh qala Luqman, kalau baca panjang kena refresh dari bawah ni. Wa idh qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim wa wasayna al-ithmi. Panjang baca Ustaz. Saya tu ingat dia tiba-tiba dia lost ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya bunayya innaha in taku misqala habbah min qardalin fatakun fi sakhra أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Luqmanul Hakim pesan kat anak dia apa? Amal yang kamu buat, walaupun sebesar serah, sebesar biji sawi, kamu cuba sembunyikan amal tu dalam batu, ataupun kamu buat kat langit, ataupun kamu buat atas muka bumi, ya'ti biha Allah, kamu buat balik nanti di depan Allah. Inna Allah, sungguh Allah, latifun khabir, lunak dan maha halus penghakiman Allah. Kita tak boleh lari, tuan-tuan. Kita tak boleh lari walaupun sejengkal, sedetik daripada amal. Sayyidina Ali tak cerita pada siapa-siapa apa yang berlaku dalam rumah tu. Tapi Allah beritahu Nabi. Bahkan Allah cerita pada kita semua sampai kiamat apa yang jadi dalam rumah tu. Hari ni kita sedang cerita apa yang berlaku dalam rumah tu. Bukan setakat tu. Allah cerita pula. Innama nut'imukum liwajhillah. Perkataan Sayyidina Ali yang Sayyidina Ali tak cerita kat siapa. Sesungguhnya kami bagi makan hanya semata-mata untuk Allah redha.
La nuridu minkum jazaa. Dah, kami tak mau apa-apa balasan daripada kalian. Jangan balas apa-apa. Wala syukura. Terima kasih pun tak payah. Terima kasih pun tak payah. Kita kadang-kadang buat satu kebaikan mungkin orang tak ucap terima kasih. Masya Allah dia ni. Apa nak kena bayar ke terima kasih? Dah belanja dah pun. Terima kasihlah sikit. Dah tolong kan? Tak, ya Allah. Keluar hadis pula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak merahmati orang tak berterima kasih kepada manusia. Masya Allah, guna dalil. Ayat tu hadis untuk saya bukan untuk dia. Supaya kita buat sesuatu kita terima kasih. Bukan harap terima kasih kepada orang. Tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala cerita apa yang Sayyidina Ali sebut tanpa diceritakan pada siapa-siapa. Sayyidina Ali tak cerita pada siapa. Na kuch manga. Tune dil se diya jo diya. Hati. Bukan sebahagian, bukan separuh. Seluruhnya untuk Allah. Na kuch bola. Lepas buat, tak cerita dah apa yang dibuat tadi. Tak ungkit dah benda yang dibuat tadi. Na kuch tola. Dah tak nak nilai. Dah tak nilai yang dibuat. Dia tak hakimi. Dia tak judge. Alhamdulillah, khalas. Muskura ke dia, jo dia. Apa jadi pun senyum. Allah uji keadaan macam mana pun. Alhamdulillah, tak apa. Khair. Alhamdulillah. Khair. Tuan-tuan. Ini keadaan mereka para sahabat radhiyallahu ajma'in. Macam mana boleh hadir benda itu pada mereka? Mereka ialah orang yang telah bagi segala-galanya untuk agama ini. Pengorbanan sesuatu orang kepada sesuatu perkara akan membentuk cinta dalam hati dia. Sejauh mana kita berkorban untuk satu benda, sejauh itulah kita akan mencintai perkara itu. Kita sayang dekat kerja kita kadang-kadang sebab puluh tahun kita bagi masa untuk kerja. Kita sayang dekat kereta kita sebab puluh ribu kita keluar duit untuk kereta. Apa yang kita korbankan, benda tu yang kita akan paling sayang dan cinta. Sebab tu tak ada benda yang lebih dicintai oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in lebih daripada agama ni. Sehingga cinta menyebabkan mereka mampu mengorbankan apa saja daripada perintah Allah dan Rasul. Tuan-tuan, ketika Nabi mengutuskan para sahabat untuk menuju ke kabilah Bani Huzail untuk menyampaikan dakwah, Al-Imam Bukhari menceritakan bahawa jemaah mereka sekitar 11 orang. Dihantar oleh Rasulullah SAW untuk bertemu dengan kabilah Huzail, kabilah Qarrah, untuk sampaikan dakwah dan Islam. Bahkan Nabi membentuk para sahabat di kalangan Qurra, Ahlul Quran. Sampai di satu kawasan Ain Raji' atau Bir Raji'. Mereka telah dikepung oleh lebih kurang 200 orang. Ternyata mereka telah ditipu oleh kabilah-kabilah tadi supaya mereka dapat ditawan dan dihantar kepada orang-orang Quraisy untuk mereka ambil tindak balas di atas kekalahan orang Quraisy di Badar. Bahkan ada di kalangan para sahabat yang diberikan tawaran dengan unta kalau dapat bunuh dia 100 ekor unta untuk Asim ibn Thabit radhiyallahu ta'ala. Satu orang wanita bagi tawaran untuk kepala Sayyidina Asim. Siapa dapat kepala dia? 100 ekor unta. Wanita tadi nazar. Kalau dapat kepala Asim, dia akan minum arak daripada tengkorak kepala. Tuan-tuan, kita biasa dengar kan, jahiliahnya orang Arab dulu. Minum arak daripada kepala, daripada tengkorak. Tuan-tuan, bukan orang lelaki nak, orang perempuan. Kalau perempuan pun macam tu, lelaki macam mana? Begini keadaan dahsyatnya hitam jahiliah mereka. Tuan-tuan, bila serangan itu berlaku, mereka semua berperang dan semua syahid melainkan 3 orang. Sayyidina Abdullah, Sayyidina Zaid Ad-Dathina dengan Sayyidina Khubayb ibn Al-Adi radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka bertiga ditawan, diikat untuk dibawa ke Mekah untuk dijual kepada orang Mekah, dibalas dendam terhadap kekalahan Badar. Asim bin Sabit apa jadi? Mati, syahid.
Mereka telah menghampiri jasad dia, nak penggal kepala dia. Allah Ta'ala telah hantarkan lebah datang. Sehingga lebah telah mengelilingi jasad Sayyidina Asim, menyebabkan mereka tak mampu mendekati jasad tadi. Dan orang kafir kata, kita tunggu lebah ni pergi, kita buat kerja. Ternyata lepas tu Allah Ta'ala hantar air bah yang membawa jasad ni hanyut dan hilang sampai hari ni. Dikatakan Sayyidina Asim ibn Thabit ialah sahabat yang dimakamkan, disempurnakan jenazah oleh para malaikat. Tuan-tuan, 3 sahabat ni dibawa ke Mekah. Orang Mekah walaupun jahiliah, mereka hormat bulan haram, mereka hormat tanah haram. Mereka tak akan bunuh pada bulan haram dan mereka tak akan bunuh di tanah haram. Kalau mereka nak bunuh, mereka akan bawa keluar pergi tanah halal. Begitu juga kalau nak berlaku peperangan pada bulan haram. Mereka kata ni bulan haram. Mereka anjak tarikh jadi tarikh halal. Ini keadaan. Tuan-tuan, dalam perjalanan ke Mekah, Sayyidina Abdullah beritahu pada 2 sahabat dia, biar aku lepaskan diri, aku ke Madinah, aku beritahu Rasulullah keadaan kita. Tuan-tuan, dia buka ikatan ketika dia naik kuda nak memecut ke Madinah, maka telah baling batu. Kehendak dan keinginan Allah tepat batu tu ke kepala dia, jatuh dan syahid dia. Maknanya berita ni sampai dekat Nabi tak? Tak sampai. Mereka 2 orang telah dibawa ke Madinah, ke Mekah untuk disiksa. Dan mereka tak disiksa di tanah haram. Mereka bawa 2 sahabat ni, Zaid ad-Datinah dengan Khubayb ibn al-Adi ke Tan'im. Kita kalau nak miqat sendiri-sendiri, kita naik taksi, kita pergi ke Masjid Aisyah dekat Tan'im. Kita bermiqat di Tan'im. Kerana di Tan'im ni tanah halal, tapi cuma tuan-tuan hati-hati kalau miqat dekat Masjid Aisyah. Sebab Masjid Aisyah dibina di atas sempadan tanah halal dan tanah haram. Depan Masjid Aisyah tu dah masuk tanah haram. Belakang Masjid Aisyah tanah halal. Jadi kalau tuan-tuan nak bermiqat di Masjid Aisyah, tuan-tuan kena miqat kat belakang. Ini semangat jos sembahyang sunat kat depan saf pertama. Lepas sembahyang sunat terus dia ihram, dia niat ihram, nawaitu umrata. Nawaitu umrata wa ahramtu biha. Masya-Allah. Lepas tu pun nak taksi, bismillah dia jalan. Bayar dak. Sebab bermiqat di tanah haram. Tuan-tuan, dibawa kedua sahabat tadi ke Tan'im untuk dibunuh di tengah khalayak ramai, diisytiharkan majlis pembunuhan 2 sahabat. Sehingga orang telah keluar daripada kota Mekah menuju ke tanah halal. Maka telah keluarkan dulu Sayyidina Zaid ad-Datinah, maka ikat dia. Maka rejam dia dengan batu. Maka hirih badan dia. Sehingga berlumuran jasad dia dengan darah. Abu Sufyan belum Islam masa itu. Dia kata pada Zaid ad-Datinah, wahai Zaid, apakah pandanganmu seandainya tempat kamu sekarang ini digantikan oleh Muhammad? Apakah kamu suka? Kata Sayyidina Zaid, ketahuilah, seandainya saat dan ketika ni Rasulullah berada bersama dengan ahli keluarga, dalam keadaan duduk senang lenang, aku tak reda walaupun 1 jarum, 1 duri menusuk pada badan jasad Nabi SAW. Apalagi nak ganti tempat aku, kata Zaid. Abu Sufyan dengar terkejut dia. Apa kata Abu Sufyan? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubba li ashabi Muhammadin Muhammadah. Aku tak pernah tengok, kata Abu Sufyan, siapa-siapa pun mencintai siapa-siapa seperti kecintaan para sahabat Muhammad kepada Muhammad. Aku tak pernah tengok, kata Abu Sufyan, orang sayang orang macam sahabat-sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Mereka sanggup mati untuk Nabi. Tuan-tuan, akhirnya terkulai jasad, dibunuh oleh mereka, orang Quraisy. Dr. Abdul Rahman Rifa'at Bashar telah menyusun di dalam kitab dia Sawarun min Hayatus Sahabah berkenaan dengan satu orang sahabat Nabi bernama Sayyidina Sa'id bin Amir.
Kata Sayyidina Sa'id, ketika hari pembunuhan sahabat-sahabat ni, aku pun ada kat Tan'im. Ketika tu aku masih belum beriman kepada Allah. Aku menyaksikan pembunuhan ni. Dan ketika mereka telah membunuh Zaid ad-Dathina, mereka mengeluarkan Sayyidina Khubayb ibn al-Adi radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka ikat dia, mereka salib dia. Mereka rejam dengan batu, mereka cemeti jasadnya. Mereka hirih badannya dengan pisau. Orang ramai menjerit agar dibunuh saja Khubayb bin Adi. Tuan-tuan, Abu Sufyan kata, wahai Khubayb, sekarang ni aku nak bagi peluang terakhir, permintaan terakhir. Sebelum kamu mati, apa benda kamu nak buat? Tuan-tuan, kalau kita dapat soalan tu, sebelum mati apa benda kita nak buat? Soalan ni pernah ditanya. Kata Syekh Maulana Sulaiman Khatani. Ada orang datang jumpa dia tanya, kalau hari ni, hari terakhir apa yang patut saya buat? Orang tu pun kata macam-macam, salat, taubat, baca Quran dan zikir, segala kebaikan, amal, sedekah, semua disebut. Kata Syekh Maulana Sulaiman Khatani, sebenarnya sepatutnya satu je jawapan kamu. Kalau kamu tahu hari ni kamu nak mati, sepatutnya satu je jawapan kamu. Apa dia, Syekh? Maulana, apa dia? Sepatutnya kamu kata, tak ada benda dah saya nak buat melainkan saya akan beramal macam biasa sebab saya memang dah bersiap sedia hari-hari macam hari terakhir saya. Kalau kita rasa nak sedekah hari ni, bismillah. Kalau rasa nak taubat, bismillah. Jangan pernah tangguh dalam satu amal pun. Fastabiqul khairat. Ini yang para sahabat ambil. Berlumba-lumba sungguh mereka dalam ketaatan kebaikan. Tuan-tuan, Khubayb bin Adi kata, aku cuma nak 2 rakaat. Betapa nilai 2 rakaat salat untuk para sahabat kalau mereka hampir nak mati syahid. Maka dilepaskan ikatan Sayyidina Khubayb bin Adi, wuduk dengan tenang, dibentangkan tikar menghadap ke arah qiblat, diangkat takbir Allahu Akbar. Dia baca dengan tenang sehingga dia telah selesaikan salat dia, tak lama, tak panjang. Lantas dia pusing pada Abu Sufyan lepas salat. Dia kata, wahai Abu Sufyan dan seluruh orang Quraisy, dengar betul-betul. Seandainya boleh, aku begitu menginginkan agar salat aku dipanjangkan. Tapi aku khawatir kalau aku tambah rakaat dan panjangkan salat aku, kalian semua akan kata, aku menangguh-nangguh kerana takut mati. Aku nak bagi tahu pada kalian, wallahi tak ada ketakutan pada mati dan diri aku. Bahkan kematian itulah jalan bertemu dengan kasih kami Rasulullah. Nanti di akhirat dengan para syuhada. Tuan-tuan, akhirnya pakai ikat dia balik. Orang ramai pun dah menjerit. Kata Sayyidina Sa'id bin Amir yang riwayatkan kisah ni, Sayyidina Sa'id bin Amir. Kami kejam dia. Orang kata, wahai Abu Sufyan, bunuh je dia. Dia tunggu dah, bunuh je. Khubayb bin Adi pandang ke langit. Dia kata, ya Allah, hitungkan mereka satu persatu. Bunuhlah mereka satu persatu. Jangan tinggalkan mereka walaupun satu. Bila doa tu dibaca oleh Khubayb bin Adi, semua pandang atas. Ada yang tutup kepala mereka dengan tangan-tangan. Ada yang menerak kerana mereka tahu para sahabat begitu makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu sahabat ini betul. Mereka cuma risau kalau mereka beriman kepada Allah. Di mana kedudukan mereka dengan Bilal bin Rabah? Di mana kedudukan mereka dengan Sayyidina Khabbab al-Arat? Di mana kedudukan mereka dengan Amir ibn Fuhairah? Dengan semua hamba-hamba yang masuk Islam dulu. Mereka kalau masuk Islam lambat, mana mereka? Mesti di belakang. Dunia telah menyebabkan hati mereka telah gelap dan tak terima hidayat. Tuan-tuan, Khubayb bin Adi bila doa macam tu, mereka telah tunduk, mereka telah menerak, mereka telah tutup kepala. Sehingga akhirnya Abu Sufyan kata, kita bunuh. Dan akhirnya mati syahid Khubayb bin Adi. Terkulai jasad. Sa'id bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu kata, aku tak boleh tidur lebih daripada 3 hari dah. Kerana setiap kali aku letak kepala terbaring, jasad terkulainya Khubayb bin Adi masih terbayang-bayang pada wajah aku. Terbayang-bayang dalam fikiran aku. Doa Khubayb bin Adi terngiang-ngiang di telinga aku. Sehingga akhir kata Sayyidina Sa'id ibn al-Amir, aku telah buat keputusan. Ambil kuda, pecut pergi Madinah. Sampai di depan Rasulullah. Aku berdiri dan aku bertemu dengan Rasulullah. Aku kata, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Tuan-tuan, sahabat syahid orang dapat hidayah. Sahabat nyawa keluar pada jasad orang dapat hidayah. Saya hari ni nyawa duk ada dalam jasad lagi, berapa ramai orang dah dapat hidayah sebab saya. Tuan-tuan, umat ni dalam keadaan teruk sangat, tuan-tuan. Umat ni dalam keadaan teruk sangat. Mungkin saya minta maaf, mungkin kita tak rasa sangat sebab kita dalam suasana kita. Tuan-tuan tahu tak keadaan di USA sekarang ni? Jemaah dakwah baru balik dari Chicago. Mereka cerita, masa kami berada di Chicago, 212 orang wanita murtad hari itu. Hari itu. Dan mereka sedang berusaha bawa masuk setiap tahun 1 juta orang Afghanistan ke USA. Mereka bagi rumah, mereka bagi kerja, mereka bagi sekolah untuk anak-anak orang Islam. Sehingga mereka didik anak-anak orang Islam membesar dengan apa yang mereka nak. Umur 8 tahun, anak-anak orang Islam di USA diberi pilihan untuk pilih jantina apa yang dia nak hidup. Umur 8 tahun, budak-budak boleh pilih nak jadi lelaki ke perempuan. Saya minta maaf. Umur 11 tahun, mereka kata silibus dia ialah silibus berkenaan dengan seks bebas. Mereka ajar macam mana nak pakai kondom. Mereka ajar anak-anak muda supaya masa umur 12 tahun, semua dah hilang darah. Anak-anak orang Islam sedang ditarbiah dengan tarbiah kafir. Tuan-tuan, ini Chicago. Kita tak apa, Ustaz tu negara orang kafir. Kita azan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب أعوذ بك من الصلاة والقرآن شرح الله تعالى Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan, ini sebahagian keadaan di dunia. Sebenarnya kalau kita sembang Malaysia saja pun Masya Allah. Di Sabah keadaannya. Tuan-tuan kita pergi program dekat Gombak. Orang asli Gombak. Kita Islamkan kampung tu. Dia tanya kita balik. Ustaz dah Islam berapa kali? Masya Allah. Saya kata sekali. Yalah saya Islam. Kami dah 8 kali Ustaz. Masya Allah lagi tinggi. 8 kali dah Islam. Maknanya hari ni masuk Islam, esok datang orang lain, Kristian masuk Kristian pula. Datang lagi orang Islam, ini keadaan. Pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat semata-mata untuk tengok umat ni dapat hidayat kerana mereka faham inilah nilai yang terbesar di sisi Nabi SAW. Maksud Allah mengutuskan Nabi SAW agar umat ni semua dapat diselamatkan daripada azab Allah. Bukan hanya orang Melayu. Bukan hanya sebahagian kaum. Tapi seluruh umat dapat mengenal Allah sebagai Tuhan. Tuan-tuan, Khubayb bin Adi dapat sebuah pengorbanan. Para sahabat di Birrul Raji' telah syahid di jalan Allah. Syahid Khubayb bin Adi. Hidayat tembus dalam hati Sa'id ibn al-Amir. Sehingga antara orang yang hampir juga dengan Nabi ialah Sayyidina Sa'id bin Amir. Begitu tekun dia dengan Nabi, menanti setiap apa yang dibentangkan oleh Nabi supaya dia dapat bersama di jalan Allah untuk bantu agama. Sehingga Nabi wafat, dia menjadi antara orang yang karib dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehinggalah Allah Ta'ala uji dia di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab telah buat keputusan mengangkat Sa'id bin Amir menjadi gubernur di Hims. Tuan-tuan, dalam hati mereka tak ada dunia langsung. Begitu ikhlas kehidupan mereka untuk dapat akhirat. Tuan-tuan jangan salah pandang keadaan. Kadang-kadang kita nampak orang yang ada kaya, yang ada rumah besar. Dunia dia ni, astagfirullah, belum tentu tuan-tuan. Zuhud ni apa dia? Zuhud bukannya tak ada dunia dengan dia. Tapi zuhud ialah dunia yang tak tembus masuklah hati dia. Dia ada dunia, tapi dia pegang kat tangan dia. Dia junjung agama di kepala dia. Dalam hati cuma ada Allah dan Rasul dan kerinduan negeri akhirat. Bila datang ujian, agama nak jatuh, dia lepaskan dunia untuk selamatkan agama. Ini orang zuhud. Jangan salah pandang. Kadang-kadang tengok ada orang syekh turun daripada kereta Lamborghini. Oh ini Lamborghini, dunia ni. Astagfirullah, buat tenang. Belum tentu. Kadang-kadang yang tak ada apa, ada lagi dunia banyaklah hati lebih daripada orang yang Allah Ta'ala bagi macam-macam. Saya minta maaf. Sebab tu zuhud ni kita nak hadirkan, kita nak buang segala kecintaan dunia pada hati itu ya. Kapal selagi mana berlayar di lautan, tak bocor insya-Allah sampai destinasi. Masalah dia satu lubang kecil ya. Satu lubang kecil je ada kat kapal, air masuk karam kapal. Macam tu hati kalau tembus sikit ya, dunia masuk karam tuan-tuan. Ini yang sahabat risau. Mereka meletakkan seluruh pengorbanan diri, harta, masa di jalan Allah sehingga dunia dah tak ada apa-apa nilai di depan mereka. Sayyidina Umar bentangkan kepada Sayyidina Sa'id ibn Amir, wahai Sa'id, kamu jadi gubernur dekat Hims. Dekat mana? Syam, Syria, Homs sekarang.
Sayyidina Sa'id pergi dalam keadaan berat hati. Maka dia telah jadi gubernur di Hims. Sehinggalah satu hari datang perwakilan daripada gubernur Hims kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Bawa senarai nama orang yang layak terima zakat untuk dibawa zakat daripada nama Baitul Mal. Untuk bawa barang harta daripada Baitul Mal, nak bawa ke Hims untuk diagih-agihkan kepada orang yang boleh terima zakat. Sayyidina Umar Al-Khattab baca senarai nama satu. Tiba-tiba Sayyidina Umar kata, yang ni siapa ni? Sa'id bin Amir. Ya Amirul Mukminin, gubernur. Macam mana gubernur masuk dalam nama asnaf? Tentu agak ada pernah jadi kat dunia ni. Salah seorang yang layak terima zakat, gubernur. Tuan-tuan, ni jadi para sahabat radhiyallahu ajma'in. Sayyidina Umar kata, siapa dia? Sa'id bin Amir. Gubernur kami, ya Amirul Mukminin. Sa'id bin Amir. Bagaimana kehidupannya dekat sana? Ya Amirul Mukminin, dia tak ada apa. Dia tak memiliki apa pun. Suatu nama dia kami senaraikanlah asnaf, ya Amirul Mukminin. Tuan-tuan mengalir air mata Sayyidina Umar. Sebenarnya hak mengalir air mata tu pun sama je. Sayyidina Umar Al-Khattab pun sama je. Tapi mereka ialah para sahabat ridwanullahi ajma'in. Hati mereka bersih betul dengan Allah. Tuan-tuan, kata Sayyidina Umar Al-Khattab sekarang ni ada 100 dinar. Ada 100 dinar. Uncangnya ada 100 dinar. Bawa pergi pada Sa'id bin Amir, begitu hadiah daripada Amirul Mukminin. Tuan-tuan, kita lah kalau kongsi facai ni tiba-tiba dapat bonus. Tengok-tengok, Masya Allah, masuk bonus 2,000 dalam akaun. Apa perkataan pertama yang keluar pada mulut kita? Alhamdulillah. Memang patutlah kita cakap Alhamdulillah. Kita puji Allah di atas nikmat yang Allah bagi. Ini sudut pandang saya. Tuan-tuan bayangkan Sayyidina Sa'id bin Amir bila delegasi tadi sampai saja ke Hims, bagi 100 dinar pada dia. Dia dapat duit tadi. Perkataan pertama yang keluar pada mulut dia, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, perkataan ni bila kita ucap? Bila ditimpa musibah. Cuma kadang-kadang orang tak bila mati, janganlah contoh kan. Tak semestinya. Allah firman dalam Quran, Alladzina idza asabathum musibah. Apabila kalian ditimpakan oleh Allah musibah, qalu, maka bacalah, katakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, pada Allah kita balik. Tuan-tuan bayangkan perkataan pertama yang keluar daripada mulut Sa'id bin Amir bila dapat duit tadi ialah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seolah-olah yang dia dapat sekarang ni sebuah musibah. Isteri dia keluar pada dapur, tanya, wahai suamiku, apa musibah bencana yang menimpa kita? Seolah-olah ada satu bencana berat yang menyebabkan keluar perkataan ini daripada mulut kamu. Apakah Amirul Mukminin meninggal? Oh, isteri pun Masya Allah. Kata Sayyidina Sa'id bin Amir, dah. Amirul Mukminin tak meninggal. Habis tu, apakah negara kita kena serang? Negara kena serang ni musibah. Bukan. Lebih teruk pada tu, kata Sayyidina Sa'id bin Amir. Apa yang lebih teruk pada tu, wahai suamiku? Dunia sedang datang untuk hancurkan akhirat aku. Dunia sedang datang untuk hancurkan akhirat. Ya Allah. Tuan-tuan boleh capai tak? Macam mana sahabat bila fikir? Agak-agak macam mana dunia nak tipu mereka, tuan-tuan? Sayyidina Ali duduk rumah seorang-seorang. Disebut dalam Hayatul Sahabah, Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandalawi cerita. Sayyidina Ali duduk rumah seorang-seorang, tuan-tuan. Tiba-tiba Sayyidina Ali cakap, seorang-seorang cakap, wahai dunia, kau datang nak tipu aku. Kau pergi dan tipu orang lain kerana kau takkan boleh tipu aku, wahai dunia. Dengar betul-betul hari ini apa yang aku nak katakan kepadamu, wahai dunia. Hari ini, wahai dunia, aku ceraikan kau dengan talak 3. Tuan-tuan, Sayyidina Ali ceraikan dunia dengan talak 3, tuan-tuan. Kita risau nak berpisah dengan dunia. Kita takut nak lepas, tuan, sebab kita rasa lepas dunia habislah.
Tuan-tuan, dunia ni macam bayang-bayang yang lagi kita kejar, yang lagi dia jauh. Dan kejar cahaya agama ni dan dunia akan ikut kita makin hampir dan makin jelas. Dan dunia takkan menghancurkan orang yang hati dia dipenuhi dengan kerinduan akhirat. Tuan-tuan, kata Sayyidina Sa'id bin Amir, sekarang ni wahai isteriku, khalifah telah bagi jumlah duit ni pada kita. Oh, isteri dia dengar, tuan-tuan. Isteri dia duduk terfikir lah, barang dapur tak ada, itu tak ada, soba tak ada. Kok lah ada sikit. Kata Sa'id bin Amir, kalau kamu boleh bantu aku, kita agihkan seluruh duit ni kepada seluruh rakyat. Tuan-tuan, seluruh duit yang Sayyidina Umar Al-Khattab bagi tadi diagihkan sehingga semua rakyat dapat dan dia tak tinggal walaupun 1 dinar untuk dia. Ini para sahabat ridwanullahi ajma'in. Mereka ialah orang yang kaki-kaki mereka sedang berjalan di atas muka bumi, tapi hati mereka dah ada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka tahu dunia yang sangat sementara boleh habis bila-bila. 100 tahun lepas kita semua tak ada kat sini. InsyaAllah 100 tahun akan datang pun tak ada siapa masih tinggal kat sini. Mungkin baki yang tinggal sikit je lagi daripada masa yang dah habis daripada kehidupan kita, tuan-tuan. Yang dah habis mungkin dah banyak dah. Hak baki tinggal mungkin sikit. Tuan-tuan, siapa orang yang paling menghargai dunia? Siapa orang yang paling menghargai hayat dan kehidupan ni? Orang yang dah mati. Orang yang dah mati ialah orang yang paling menghargai hidup. Allah firman dalam surah Sajdah, وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Betapa ngeri keadaan seandainya kalian melihat orang-orang berdosa itu tunduk di hadapan Tuhan mereka. Mereka kata, Rabbana, kami nampak wahai Tuhan kami. Wahai Tuhan kami, absarna, kami nampak dah. Wa sami'na, kami dengar dah. Farji'na, balikkanlah kami wahai Allah dalam muka bumi. Bukan untuk sambung bisnes, bukan untuk sambung cita-cita yang tak habis. Na'mal salihan, kami nak buat amal salih. Inna muqinun, kami yakin dah, kami yakin dah. Bila dah mati. Sebab tu kita duduk dalam majlis ni. Kita nak throwback zaman kehidupan mereka, para sahabat. Supaya kita dapat melangkah di atas tapak kaki mereka. Dan kita dapat beriman macam mereka. Dan kita akan dapat sampai ke destinasi akhir. Menghampiri mereka dan bersama dengan mereka. Tuan-tuan, mungkin kita rasa, Ustaz, jauh lah tu. Zaman sahabat ni jauh sangat. Tuan-tuan, ada orang yang dapat mengikuti jejak mereka. Jauh lepas Nabi wafat. Dan orang-orang tu masih hidup di zaman kita. Ada orang yang hari ni dapat korbankan segala apa yang ada kat dia. Sehingga akhirnya dunia mencurah-curah pada dia. Dan diri dia telah dikorbankan untuk agama. Tuan-tuan, jangan risau untuk lepaskan dunia untuk beli akhirat. Orang yang beli akhirat sikit pun dunia dia takkan berkurang. Cuma pengalaman kita yang merisaukan kita. Sebab tu melihat pada kehidupan mereka akan menguatkan kita. Sebab tu kita banyak cerita tentang para sahabat. Sehingga kehidupan mereka zahir di depan kita. Dan kita berjalan macam mereka. Dan akhirnya kita sampai di sisi mereka bersama kekasih kita Rasulullah. InsyaAllah tuan-tuan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik. Dan untuk kita sama-sama mengikut jejak langkah mereka para sahabat ridwanullahi ajma'in. Dan hari ini kita dengar tentang Sayyidina Sa'id ibn al-Amir. Minggu lepas ini kita tambah lagi berkenaan dengan para sahabat. Bukan halwa telinga, bukan sedap-sedap nak dengar, tapi untuk kita korban macam mereka. Mereka dah korban, masa mereka dah selesai, mereka dah berjaya, Allah dah redha, tinggal kita. Saya tak tahu lagi macam mana, dan kita sedang struggle ke atas perkara yang sama. Semoga Allah Ta'ala terima kita insyaAllah, tuan-tuan. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah, tapi kerana dosa dan kelemahan saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Kita niat mati jauh-jauh, walaupun kita bayar khairat kematian kat sini. Ada orang risau, dah bayar khairat kematian ni, Ustaz. Dah bayar khairat kematian, Ustaz. Wish, rugi pula mati tempat lain. Kena mati kat kampung tak? Kena mati kat kampung. Tuan-tuan, rugi. Bayar khairat kematian, tanda kita bersiap untuk mati. Sebab tu kita bayar khairat kematian, preparation. Tapi
Jangan limitkan diri kita untuk mati kat kampung kita. Pergilah mati jauh-jauh seluruh dunia. Tuan-tuan tahu ada satu negara nama Srpska. Sebelum saya tutup, kami drive daripada Albania sampai ke Switzerland. Daripada Montenegro nak ke Bosnia, ada satu negara kecil. Bila kami lepas border, kami berhenti sebab kami tak boleh baca nama negara tu. Nama negara tu Republic of SRPKSA. Macam mana nak baca? Kami pun tulis dekat Google Translate. Kita tekan dekat yang audio tu. Dia pun baca untuk kita. Srpska. Srpska. Oh, nama negara tu Republic of Srpska. Kita pun selfie dekat signboard dia. Ialah sebab jemaah kami tak dihantar untuk buat dakwah situ. Jadi dapat selfie angkat tangan doa, ya Allah bagi hidayah kepada orang Srpska, ya Allah. Baru kami tahu hari ni ada negara yang nama Srpska. Tuan-tuan, tahun lepas dihantar satu jemaah ke Srpska. Siapa dia punya jemaah? Maulana Mansur. Maulana Mansur, Ustaz Farhan, Maulana Husnul. Maka naik ke Republic of Srpska. Gunung salji. Ada 100 lebih keluarga Islam ke atas. Dan ada 3 kubur sahabat. Tuan-tuan bayang macam mana sahabat. Mereka tinggalkan ahli keluarga mereka untuk hidayat. Kerana mereka tahu meninggalkan ahli keluarga untuk reda Allah dan menjadi penyejuk mata Nabi hari ini pasti disatukan di akhirat dalam syurga yang sama bersama Nabi. Kita risau kadang nak pisah sikit. Kita risau sehingga kan kerisauan kita menyebabkan kezaliman pada umat ni. Kesian tuan-tuan, umat ni sedang mati tanpa iman. Mati tanpa hidayat. Kita masih lagi sibuk dengan keadaan saya sendiri yang bercakap. Fikir-fikir lagi, fikir-fikir lagi, banyak lagi fikir. Bila-bila boleh mati, masa fikir tu pun boleh mati. Moga Allah Ta'ala mudahkan kita insyaAllah. Moga Allah Ta'ala terima kita insyaAllah. Kita doa sikit. Moga amin tuan-tuan puan pada malam ini menjadi asbab hidayah untuk umat suhalam insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang sudah pandang kami, tolonglah wahai Allah. Pandanglah kami macam dulu kau pandang Nabi dan para sahabat wahai Allah. Nabi dah tak ada dengan kami wahai Allah. Perjalanan hayat, kehidupan, pengorbanan Nabi. Kami baca, kami dengar hari membangkitkan cinta dan rindu kami wahai Allah. Sehingga kami begitu harap agar paling kurang Nabi muncul dalam hadirlah mimpi-mimpi kami wahai Allah. Kami cuma risau kalau di akhirat kami balik wahai Allah dengan daki dosa yang masih melekat pada badan kami. Menjadi asbab terhijabnya kami dengan Nabi wahai Allah. Tolong wahai Allah. Kami angkat tangan kami yang berlumuran dengan dosa. Kalau kau zahirkan pasti hitam seluruh langit dan bumi. Kerana dosa-dosa ni wahai Allah. Kami tahu kami sedang ketuk pintu rahmat keampunan Tuhan yang Maha Pengampun. Tolong wahai Allah. Ampunkan dosa kami wahai Allah. Ampunkan dosa kami wahai Allah. Ampunkan dosa kami wahai Allah. Wahai Allah, jadikan asbab pengampunan ni wahai Allah lapang dada-dada kami daripada ujian-ujian yang kau berikan. Sehingga bahagia jiwa-jiwa kami melalui segala ujian yang kau hadirkan. Kami malu dengan kau wahai Allah. Wahai Allah, kau bagi banyak pada kami lebih daripada apa yang selayaknya kami dapat dan apa yang doa kami minta wahai Allah. Wahai Allah, tapi kadang-kadang tetap juga kami tergelincir di tebing-tebing maksiat wahai Allah. Wahai Allah, tolong wahai Allah. Ampunkan kami wahai Allah. Tolong ampunkan kami wahai Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami. Ampunkan dosa isteri kami. Ampunkan dosa umat ni wahai Allah. Wahai Allah, kami bergerak tengok seluruh dunia wahai Allah. Umat ni minum arak wahai Allah. Wahai Allah, umat ni berjudi wahai Allah. Wahai Allah.
Umat ni tak tutup aurat, wahai Allah. Umat ni sibuk dengan maksiat. Kalau Nabi ada lagi dengan kami, pasti Nabi akan sama menangis lagi, wahai Allah. Wahai Allah, kami risau, ya Allah. Kalau kami mati dalam keadaan kami masih main-main dengan baki kehidupan, dengan kesibukan dunia kami, wahai Allah, macam mana Nabi pandang kami ke akhirat nanti? Kami cuma harap Engkau redha dengan kami, wahai Allah. Kami cuma harap di akhirat nanti kami dapat bersama kekasih kami, wahai Allah. Kau himpunkan ahli keluarga kami dengan kekasih kami, Rasulullah. Kau himpunkan umat ni dengan Nabi, wahai Allah, di akhirat. Betapa kerinduan kami pada Nabi, bergoncang jiwa kami mendengar kisah Nabi. Betapa kami rindukan para sahabat, betapa kami ingin melihat wajah seluruh para sahabat yang telah menjadi asbab kami dapat sujud menyebut nama Engkau dalam doa dan salat kami, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah terima kami, wahai Allah. Tolong terima ibadat kami, wahai Allah. Tolong terima taubat kami, wahai Allah. Tolonglah terima segala usaha dakwah kami yang main-main ni, wahai Allah. Banyak cacat celah, wahai Allah. Banyak gelak dan ketawa, wahai Allah. Sedangkan malam-malam Nabi dengan tangisan, wahai Allah. Malam-malam Nabi dengan tangisan, wahai Allah. Air mata yang tak pernah kering untuk hidayat umat ni. Air mata yang tak pernah kering untuk dosa yang dilakukan oleh umat ni, wahai Allah. Tolonglah terima doa Nabi dulu pada kami, wahai Allah. Kami tak pandai nak doa, Allah. Banyak cacat celah kami, wahai Allah. Banyak kelemahan kami, wahai Allah. Tolong pandang kami, tolong terima kami, wahai Allah. Bagi hidayat pada umat ni, wahai Allah. 6 juta, 6 bilion manusia masih belum kenal Kau, wahai Allah. Kalau malam ni kiamat, 6 bilion masuk neraka semua, wahai Allah. 6 bilion masuk neraka semua, wahai Allah. Kerana iman tak ada lah hati mereka. Tolong bagi hidayat, wahai Allah. Tolong bagi hidayat, wahai Allah. Inilah doa malam Nabi kami hari-hari, wahai Allah. Ini doa Arafah Nabi kami, wahai Allah. Ini doa kerisauan tangisan Nabi kami, wahai Allah. Kami cuma sambung dalam keadaan hati kami berbolak-balik kadang-kadang, wahai Allah. Wahai Allah, tolong, wahai Allah. Jadikan kami orang yang mengalirkan air mata untuk redha Engkau, wahai Allah. Untuk hidayat umat ni, wahai Allah. Kami tak pandai nak doa, wahai Allah. Apa Nabi SAW minta dalam doa Nabi kebaikan, wahai Allah. Hidayat untuk umat seluruh alam itu kami minta, wahai Allah. Apa yang Nabi SAW minta jauh wabak penyakit, bala bencana, permusuhan, pergaduhan. Kau angkat dan jauhkanlah daripada kami, wahai Allah. Wahai Allah, di kalangan kami yang sakit Kau sembuhkanlah. Ada diuji masalah rezeki Kau lapangkanlah. Ada diuji masalah hutang Kau langsaikanlah. Ada diuji masalah rumah tangga Kau selesaikanlah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.